Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Semua sehat hari ini? Ada yang tak hadir kah? Oke, semua hadir. Oke, bagus. So, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Hari itu, Isnin lalu kita telah habiskan topik 2. Sebelum tu, keluarkan buku teks kamu. Mana buku teks kamu? Ada yang tak bawa? Siapa yang tak bawa? Semua bawa? Okay, good. Okay, so hari itu Isnin lalu kita telah habiskan topik 2. So hari ini kita akan masuk topik 3, benda hidup dan benda bukan hidup. Okay, sebelum kita mulakan, cikgu nak tanyalah. Coba kamu tengok buku teks kamu ni. Rasa-rasanya benda ni, buku teks ni benda hidup kah atau benda bukan hidup? Coba nak jawab. Kevin silakan. Benda hidup. Benda bukan hidup sebab pandai. Sebab tak tahu. Okey, tak apa. Tak tahu tak apa, tapi mungkin lepas cikgu mengajar ni kamu akan tahulah kenapa benda ni kita panggil sebagai benda bukan hidup. Okey. So, okey. Objektif pembelajaran macam biasa, sebelum mula kelas saya akan membagi tahu dululah apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. So hari ini kita akan, untuk topik ni kita akan mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup, dan juga objektif kedua ialah menyenaraikan ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, jom kita start. Buka buku teks kamu, muka surat 17. Okey, sebelum kita pergi kepada benda yang ada dalam buku teks ni, cikgu nak terangkan dahulu apa itu benda hidup dan apa itu benda bukan hidup. Okey. Benda hidup ni dia merupakan sesuatu benda yang memerlukan air, memerlukan makanan, boleh bernafas, boleh bergerak, boleh membiak dan juga boleh membesar. Manakala benda bukan hidup ni dia berlawanan lah. Dia tidak memerlukan air dan makanan, tidak bernafas, tidak boleh bergerak, tidak membiak dan juga tidak membesar. Okey, semua boleh faham? Okey, kalau semua boleh faham, okey, mari kita pergi tengok buku teks ni, muka surat 17. Apa yang kamu boleh lihat di sini? Ya, seorang ayah bersama dua anak dia, abang dan adik. Abang baju kuning tu dan adik pakai baju hijau, berjalan di taman. Okey, siapa nak tolong cikgu baca petikan adik baju hijau tu? Okey, Kimi silakan. Okey, thank you Kimi. Okey, sekarang cikgu nak tanya, robot tu benda hidup kah benda bukan hidup? Banyak jawapan nampak. Okey lah, siapa rasa robot ni benda hidup boleh angkat tangan. Okey, turun. Siapa rasa robot ni benda bukan hidup, angkat tangan. Okey, so jawapan dia ialah robot ni dia benda bukan hidup. Kenapa? Yalah, tadi cikgu ada cakapkan benda bukan hidup ni dia tidak boleh bergerakkan, tapi robot ni boleh bergerakkan. Ya, cikgu faham, tapi dia tidak bergerak sendiri. Robot ni digerakkan oleh manusia. Tidak sama seperti kucing di sebelah tu. Kucing sebelah tu benda hidup kan benda bukan hidup? Benda hidup sebab dia boleh bergerak dengan sendiri. Kucing memerlukan air dan makanan. Membesar, membiak. Ya, membiak. Akan ada anak kucing dan juga dia bernafas. Jadi tu soalan bawah tu, apakah persamaan antara kita dengan robot? Kita ni benda hidup dan robot tu benda bukan hidup. Faham? Okey, sebab kita benda hidup ni dia makan, minum, bernafas, bergerak, membiak dan membesar. Itu semua ada pada kita, tetapi tidak pada robot. Dia just hanya boleh bergerak sahaja. Okay, next. Ke surat 18. Okay, sini kita akan kelaskan sama ada benda ni benda hidupkah atau benda bukan hidup. Yang mana benda hidup, yang mana benda bukan hidup. Okay,
Di sini cikgu akan cakap benda-benda yang ada dalam buku teks ni, dan cikgu nak kamu tolong bagi tahu cikgu sama ada benda tu ialah benda hidup atau benda bukan hidup. Okay, yang pertama burung, pokok, teratai. Teratai ni bukan mainan Teratai ni sejenis bunga yang tumbuh di air. Jadi teratai ni ialah benda hidup. Okay, good. Itik, katak, batu, bunga. Bunga ni yang lain tolong senyap, cikgu nak Aisyah yang jawab. Bunga ni apa Aisyah? Benda hidup kah atau benda bukan hidup? Bagus, pandai. Pondok ni Wan lah, Wan. Wan jawab. Pandai. Okay, nampaknya di sini berdasarkan pemerhatian cikgu lah setakat ni, nampaknya kamu sebenarnya faham dan tahu mana mana benda yang benda hidup dan benda yang merupakan benda bukan hidup. Okay, next. Okay, siapa nak tolong cikgu baca petikan di atas tu? Ya, yang manusia, pokok dan burung. Okay, silakan Siti. Thank you. So, selain, boleh faham semua? Selain daripada yang ada dalam buku teks ni yang disebut oleh Siti tadi, cikgu nak pilih orang lah. Nak pilih beberapa murid untuk bagi cikgu contoh benda hidup dan benda bukan hidup selain daripada yang ada dalam buku teks ni. Cikgu mau yang ada di sekitar sini lah, sekitar kelas kita. Okay, cikgu nak Sarah lah, Sarah tolong. Yes, pensel ni benda bukan hidup. Okay, next. Siapa boleh bagi cikgu contoh untuk benda hidup? Okay, siapa? Okay, Fahmi, silakan. Mana? Oh, bunga yang tepi pintu tu. Benda hidup. Bunga tepi pintu tu ialah sejenis tumbuhan dan dia merupakan benda hidup. Okay, good. Next. Cikgu nak pilih lagi satu orang lah. Siapa? Okay, Aisyah, silakan. Lagi contoh benda hidup atau benda bukan hidup yang ada dalam kelas ni. Tak tahu. Tak apa. Kalau Aisyah tak tahu, sini cikgu ada bawa satu kad bergambar. Ini bunga tadi telah diterangkan, sudah disebut. Inilah van sekolah. Van sekolah ni van yang kamu naik hari-hari ke sekolah tu. Dia ni benda hidup kah, benda bukan hidup? Benda bukan hidup. Walaupun dia boleh bergerak macam robot tadi tu, walaupun dia boleh bergerak, tapi van ni tidak memerlukan air, tidak memerlukan makanan, tidak boleh membesar, tidak bernafas. Dia boleh bergerak saja tapi tidak memenuhi ciri-ciri benda hidup yang lain. Jadi dia dikategorikan sebagai benda bukan hidup. Pandai. Okay, next. Okay, seterusnya kita akan belajar mengenai ciri benda hidup. Okay, ciri benda hidup yang pertama di sini ialah memerlukan air dan makanan. Seterusnya ialah bernafas. Batu bernafas kah batu? Tidak kan, jadi batu tu benda bukan hidup. Seterusnya ialah ciri yang ketiga ialah bergerak. Bergerak, boleh terbang kah, apakah berjalan, melompat. Semua tu itu merupakan ciri benda hidup. Seterusnya membiak. Kevin apa? Membiak tu apa? Membiak tu maksudnya bila haiwan, manusia atau tumbuhan ini dapat menghasilkan anak atau menambah bilangan mereka. Faham? Contoh Arnab dalam buku teks tu, di sini kita ada lihatlah Mama Arnab dengan anak-anak dia. Itu maksudnya dia telah membiak. Begitu juga dengan manusia, ada bapa, mama dan juga adik. Dan seterusnya tumbuhan pun sama, dia membiak apabila benih baru ditanam dan tumbuh pokok baru. Boleh faham? Faham kan? Okay, good. Jadi ciri kelima ialah membesar. Contohnya dari
telur ayam pergi ke anak ayam, dan seterusnya pergi ke ayam goreng. Hai, belum lagi rehat, sekejap Pak, sabar. Nanti kita makan lepas ni. Okay, gesture dia dari telur menjadi anak ayam dan juga menjadi ayam dewasa. Pandai. Okay, jadi di sini ada berapa ciri? 5 ciri, yaitu memerlukan, seterusnya bernafas, bergerak, membiak, dan juga akhir sekali ialah membesar. Okay, good. Okay, seterusnya, okay lah. Untuk menambah pemahaman kamu lagi, cikgu akan tayangkan satu video. Cikgu nak kamu fokus dengar video ni, sebab lepas ni cikgu akan bagi kamu satu lembaran kerja yang kamu kena jawab sendiri. Okay? Okay, so cikgu akan mainkan video ni. Tolong fokus semua. Okay. Okay, semua faham? Ada apa-apa nak tanya cikgu berkaitan dengan video tu? Ya, yang mana satu? Oh, kapal terbang tu. Kapal terbang tu dia benda bukan hidup, sebab sama kes macam van tadi lah. Dia boleh bergerak tapi dia tidak memenuhi ciri-ciri benda hidup yang lain. Jadi dia merupakan benda bukan hidup. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey. Di sini cikgu akan mengedarkan kamu lembaran kerja. Cikgu nak kamu jawab secara individu, tidak boleh meniru. Okey, senang je ni, senang je. Just bulatkan sama ada benda tersebut ialah benda hidup atau benda bukan hidup. Okey, semua sudah dapat? Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit, boleh? Boleh kan? Cukup kan? Okey. Boleh mula sekarang. Semua sudah siap? Sudah? Cukupkan masa. Okey. So, sekarang mari kita semak lah. Kita semak kerja kamu. Tapi cikgu nak kamu tukar kertas tu dengan kawan sebelah meja. Boleh? Contoh Ahmad dengan Fahmi tukar, Aisyah dengan Sarah tukar kertas. Okey? Okey, so mari kita semak. Semua sudah? Sedia? Okey, first. Zirafah. Aiskrim, meja, apa ni? Manusia, pokok, buku, ikan, rumah, kereta, burung. Okey, semua sudah semak? Okey, tulis di bawah tu markah kawan kamu berapa. Contoh 8/10, 9/10, 10/10. Okey, tulis di bawah tu. Okey, dan kalau sudah, boleh kembalikan semula kertas jawapan kawan kamu tu. Okey, cikgu nak tengoklah siapa betul semua. Yang betul semua, cikgu ada hadiah untuk kamu. Yang dapat semua betul, boleh tuntut stiker hadiah ni dengan cikgu. Nanti lepas kelas ni boleh datang jumpa cikgu lah, bawa kamu punya kertas soalan tu. Okey, bagus. Seterusnya, okey, lembaran kerja tadi tu kamu boleh simpan dulu, simpan di bawah meja ke manakah. Tapi jangan hilang lah. Kalau hilang tak boleh tuntut hadiah. Okey, sekarang ni lembaran kerja petabui pula. Tapi ini cikgu nak kamu isikan di bulatan-bulatan tu ciri bagi benda tersebut. Contoh buku teks ni apa? Benda apa? Benda bukan hidup kan. Jadi kamu nyatakan ciri-ciri benda bukan hidup dan seterusnya, dan akan ada pasangan yang akan dapat gambar murid lah. Murid ni apa? Benda apa? Benda hidup. Jadi kamu senaraikan ciri-ciri benda hidup dalam bulatan-bulatan tersebut. Okey? Okey, cikgu bagi kamu masa dalam 8 minit. Boleh? Okey, 8 minit Okey, boleh start sekarang. Okey, semua 8 minit pun sudah habis. Semua sudah siap? Okey, kalau sudah siap, tolong hantar kertas jawapan kamu tu dan
Lepas ni cikgu akan semak lah. Cikgu akan semak dan kembalikan di masa cikgu akan datang. Bila masa cikgu? Jumaat nanti cikgu akan pulangkan lah. Okay, so waktu pun macam dah nak habis. Macam ada yang tak sabar nak rehat, ada yang lapar. Okay, so cikgu akan rumuskan sedikit lah. So hari ini kita telah belajar mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Terdapat 5 ciri-ciri utama, iaitu memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membiak dan membesar. Okey, semua boleh faham? Dan cikgu untuk memudahkan kamu untuk mengenal pasti sama ada benda tu benda hidup atau benda hidup, lebih baik kamu hafal 5 ciri-ciri tadi. Okey. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, kalau tiada, cikgu ada satu lagi tugasan untuk kamu. Di sini cikgu ada kertas kecil. Tolong tulis nama kamu di atas ni dan bagi refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Sama ada kamu faham ke contoh aktiviti yang cikgu buat ni menarik, ataupun kamu sangat faham. Apa-apa sajalah dengan ringkas berkenaan dengan aktiviti dan proses pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau dah siap, boleh masukkan dalam kotak, dalam box cikgu ni ya. Okey, ada lagi yang belum hantar. Cepat, kita nak rehat ni. Okey, semua sudah? Okey, sekian itu sajalah untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi nanti Jumaat. Okey, bye-bye. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashkin binti Azaman. Saya akan menilai demo pembelajaran rakan saya iaitu Nurul Nur Afizah. Hasil daripada demo pembelajaran ini, guru telah menunjukkan tahap pengajaran yang sangat baik dengan memperoleh 36 daripada 40 markah berdasarkan rubrik penilaian yang telah diberi. Kaedah pengajaran yang digunakan sangatlah berkesan dan menggalakkan pembelajaran aktif, di mana guru sering mengumpulkan soalan yang merangsang pemikiran aras tinggi, iaitu kebat kepada murid. Penggunaan bahan bantu mengajar juga seperti video pendek dan lembaran kerja juga sangat sesuai dan dapat membantu menarik minat pelajar untuk belajar. Aktiviti pembelajaran yang dijalankan amatlah menarik, termasuklah aktiviti menyimak jawapan rakan sekelas yang dapat meningkatkan penglibatan murid secara langsung. Penguasaan isi kandungan oleh guru juga sangat baik, di mana ia membolehkan penyampaian yang jelas dan mudah untuk murid fahami. Pengurusan bilik darjah juga terkawal dengan baik walaupun murid aktif bertanya dan menjawab soalan. Walaupun intonasi dan komunikasi guru jelas dan sesuai, guru juga digalakkan untuk menggunakan gesture dan gerakan yang lebih ceria untuk menambah lagi daya tarikan dalam pengajaran. Selain itu, pengurusan masa perlu diberi perhatian lebih agar sesi pengajaran tidak melebihi tempoh yang telah ditetapkan bagi memastikan semua aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. Jadi secara keseluruhan, pengajaran guru sangatlah berkesan dan berjaya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan aktif dalam kalangan murid. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.